Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Berita wilayah petang ini dimulakan dengan laporan Hari Penuh Bersejarah Buat Negara. Malaysia menerima Ketua Utama Negara baharu selepas Sultan Johor, Sultan Ibrahim, dimasyhurkan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 dalam istiadat penuh tradisi di Istana Negara. Seri Paduka melafaz sumpah dan menandatangani surat sumpah jawatan di Balerong Seri. Kami, Sultan Ibrahim Ibn Almarhum Sultan Iskandar, Yang di-Pertuan Agong bagi Malaysia, bersumpah dengan melafazkan wallahi wabillahi watallahi. Maka dengan lafaz ini berikrarlah kami dengan sesungguh dan dengan sebenarnya mengaku akan taat setia pada menjalankan dengan adilnya pemerintahan bagi Malaysia dengan mengikut sebagaimana undang-undang dan perlembagaan yang telah disah dan dimasyhurkan dan yang akan disah dan dimasyhurkan di masa hadapan ini. Dan bagi kami berikrar mengaku dengan sesungguhnya dan dengan sebenarnya memeliharakan pada setiap masa agama Islam dan berdiri tetap di atas pemerintahan yang adil dan aman di dalam negeri. Dengan ini bermulanya tempoh pemerintahan 5 tahun Sultan Ibrahim sebagai tonggak kedaulatan dan perpaduan negara. Sultan Perak Sultan Nazrin Shah pula melafaz sumpah dan menandatangani surat sumpah jawatan sebagai timbalan Yang di-Pertuan Agong. Bismillahirrahmanirrahim. Kami, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah, Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah, yang telah dilantik menjadi timbalan Yang di-Pertuan Agong bagi Malaysia, bersumpah dengan melafazkan wallahi wabillahi watallahi, dan dengan lafaz ini berikrarlah kami dengan sesungguh dan dengan sebenarnya mengaku akan taat setia pada menjalankan tanggungan kami yang telah ditetapkan dan yang akan ditetapkan pada suatu masa ke suatu masa yang kehadapan ini oleh undang-undang dan perlembagaan negeri Malaysia. Sultan Ibrahim dan Sultan Nazrin Shah dipilih oleh Raja-Raja Melayu pada mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-293 khas di Istana Negara pada Oktober lalu, susulan tamat tempoh pemerintahan Al-Sultan Abdullah Rayatuddin Al-Mustafa bin Shah. Demikian, Malaysia kelihatannya... Sempena pertambalan Yang di-Pertuan Agong, Sultan dan Raja-Raja Melayu berhimpun di Istana Negara bagi menghadiri mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-264 khas. Mesyuarat berlangsung di Balerong Seri pada 11 pagi dengan dipengerusikan Sultan Terengganu, Sultan Mizan Zainal Abidin. Kenderaan rasmi yang membawa duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu tiba di Istana Negara sekitar 9.45 pagi. Antaranya Sultan Selangor, Sultan Sharifuddin Idris Shah dan Yang di-Pertua Negeri Sabah, Tun Johor Mahiruddin. Turut berangkat Pemangku Raja Perlis, Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamiluddin dan Pemangku Raja Pahang, Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah. Terdahulu, ketibaan Sultan Ibn Ibrahim di Istana Negara disambut dengan istiadat ketenteraan penuh tradisi. Seri Paduka Baginda menerima hormat diraja daripada Pasukan Kawalan Kehormatan Utama Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja di dataran Istana Negara. Serentak itu, pancaragam Pusat Regimen Askar Melayu Diraja memainkan lagu Negaraku sebelum Sultan Ibrahim berkenan memeriksa Kawalan Kehormatan Utama.
Orang ramai teruja dan bangga menyambut keberangkatan tiba Ketua Utama Negara yang baharu. Ribuan rakyat berhimpun di sepanjang laluan ke Istana Negara. Jadi harapan kami semua sebagai rakyat jelata harap agar Tuanku dapat menjadi seorang leader kepada negara kita ke arah yang lebih cemerlang. Harapan kami semoga Tuanku dapat mentadbir dengan cemerlang, dapat supaya rakyat negara ini dapat menikmati kemakmuran dan seterusnya negara kita akan lebih dikenali di dunia peringkat antarabangsa. Kami agak teruja lah kerana untuk kebanyakan kaki tangan di jabatan kami, ini adalah kali pertama kami dilibatkan dalam istiadat keberangkatan tiba Agong yang baru. Harapan saya ialah semoga ketibaan YDPA yang baru ni kita boleh membantras rasuah sebab I think dia ada the capacity, baginda ada capacity nak buat begitu, and negara dapat mencapai kemajuan ekonomi yang lagi baik. Di Johor, 30,000 rakyat memenuhi laluan dari Istana Bukit Surin ke Hangar Diraja bagi menyaksikan keberangkatan Sultan Ibrahim ke Istana Negara. Orang ramai membanjiri sepanjang laluan berkenaan seawal pukul 6.30 pagi bagi bersama-sama memberi lambaian kasih kepada Sultan Johor. Sangat happy lah sebab kita tunggu momen ni kan dah lama kan. Baginda dulu kan pernah tolak untuk jadi Agong kan. So ni the best moment lah. Semoga baginda sihat, lagi maju untuk kita punya Malaysia kan. Batik amat gembira dengan Sultan kita akan jadi Agong pada hari ini. Saya harap, Batik harap Johor akan menjadi maju dan lebih mantap lagi dalam semua perkara. Pertama sekali saya rasa bersyukur, alhamdulillah. Sebab Sultan yang kita sayang jadi yang Tuan Agong. Semoga Sultan bakal yang di Tuan Agong dapat menajui negara dengan yang sebaik-baiknya dan sentiasa dilindungi Allah SWT. Keluarga Diraja Kedah merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada Sultan Ibrahim dan Raja Zaris Sofia. Menerusi kenyataan, keluarga Diraja Kedah turut mendoakan semoga Allah akan sentiasa mencurahkan rahmat serta taufik dan hidayahnya kepada Sri Paduka Baginda berdua. Keluarga Diraja Kedah juga mendoakan arga yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri dikurniakan nikmat kesihatan yang berterusan agar dapat memerintah di atas singgasana dengan penuh ketawaan, kebesaran, kemuliaan dan kedaulatan. Perdana Menteri merafak sembah setinggi-tinggi tahniah kepada Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong, Raja Zaris Sofia. Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menitipkan doa kepada Sultan Ibrahim dan Raja Zaris Sofia serta seluruh kerabat diraja. Perdana Menteri bersama rakyat akan terus memberikan ketaatan dan kesetiaan yang tidak berbelah bahagi kepada Duli Tuanku. Beliau mendoakan seluruh kerabat diraja sentiasa dilimpahi rahmat dan hidayahnya serta berada dalam keadaan sihat, sejahtera dan penuh kedaulatan. Turut merafak sembah kepada Yang di-Pertuan Agong Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata beliau serta seluruh warga kementerian mendoakan agar Sultan Ibrahim dan Raja Zaris Sofia sentiasa sihat sejahtera. Beliau mendoakan Sri Paduka Baginda kekal mentadbir negara dengan penuh kebijaksanaan demi rakyat tercinta. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil yakin Sultan Ibrahim akan memimpin negara dengan bijaksana serta memayungi rakyat jelata dengan penuh kasih sayang. Jadi saya rasa semua berjalan dengan baik, alhamdulillah, dan bagi pihak warga Kementerian Komunikasi, saya mewakili rakan-rakan dan berterima kasih Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17, dan insya-Allah saya percaya harapan rakyat memang membunuh
sudah pasti di bawah naungan Yang Maha Mulia Sri Paduka Indah Yang Agung 17, kita ingin capai mercu yang lebih tinggi. Betul ke ni? Awak yakin ke? Mana awak dengar semua ni? RTM menerbitkan satu segmen khas tajuk Biar Betul. Ini baru betul. Tantis Villa, semak kesahihan. Saksikan segmen Biar Betul dalam Carta 744 setiap hari. Kelayakan pemohon PPR terbatal jika rumah tersebut disewakan. Itu antara tumpuan dari negeri di bawah bayu yang akan diperincikan Redwin Robin. Redwin teruskan dengan perinciannya. Ya Nurul, Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah akan mempergiatkan pemantauan terhadap penghuni program perumahan rakyat PPR. Ia bagi memastikan hanya golongan yang benar-benar layak menduduki rumah berkenaan. Menteri Berkenaan Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam berkata, bilangan PPR amat terhad berbanding jumlah permohonan yang diterima. Justru beliau mengingatkan penduduk yang layak mendiami rumah PPR agar tidak menyewakan rumah tersebut kepada pihak lain. If you apply for PPR, then you should live in that PPR because you qualified for it. We screen all the applicants, and that's why we give it to them so that you are qualified for it. But if you do not want to sit or don't want to stay in that particular house, you rent it to others, then we automatically will disqualify you from getting that house. Datuk Dr. Joachim yang juga timbalan Ketua Menteri ditemui pemberita selepas melancarkan pembukaan rasmi bilik pameran Nairo Ceramic Group yang diperbaharui di Kelombong. Beliau turut memuji reka bentuk bilik pameran ini kerana ia menyokong usaha kerajaan negeri menggalakkan amalan hijau. Sambutan sesuatu perayaan berupaya meningkatkan pemufakatan dan perpaduan dalam kalangan masyarakat. Justru ia perlu dilaksana dengan penuh keceriaan, terutama sambutan Tahun Baharu Cina yang bakal menjelang. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Membakut, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, perayaan yang diraih bersama berupaya mewujudkan suasana mesra dan kegembiraan dalam kalangan masyarakat majmuk. Di negeri Sabah ni mempunyai seperti mana kita maklum, masyarakatnya unik, pelbagai kaum dan bersatu dan berharmoni antara sesama mereka, sesama kita, khususnya dengan adanya acara seumpama ini akan lebih mengeratkan hubungan, keharmonian dan perpaduan di kalangan masyarakat. Datuk Arifin yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi berkata demikian selepas mengadakan program Ramah Mesra dan agihan limau kepada masyarakat Tionghoa di Pekan Membakut. Seramai 186 pesara dan anggota polis Tawau menerima manfaat zakat wakalah bernilai RM44,400 daripada PBLT Sendirian Berhad, sebuah syarikat milik Menteri Kewangan diperbadankan. Para penerima terdiri pesara dan anggota polis yang mengalami penyakit kronik, anak yatim, anak istimewa dan kurang berkemampuan. Pengerusi syarikat tersebut, Tan Sri Dr. Mazlan Lazim berkata penyerahan zakat sebagai menghargai pengorbanan anggota polis dalam memastikan keamanan serta kesejahteraan rakyat dan negara. Ini seramai 186 orang. Jadi jumlah yang kita beri ini adalah sebanyak 44,400 kan. Jadi yang target grup yang kita bagi ini adalah pesara-pesara polis sebab memanglah kita mengenang jasa mereka kan. Tan Sri Dr. Mazlan berkata demikian kepada pemberita selepas menyerahkan zakat wakalah kepada pesara dan anggota polis di Ibu Pejabat Daerah IPD Tawau. PBLT agar dapat meneruskan untuk membantu kepada mereka-mereka lah yang memerlukan bantuan seperti ini di masa-masa yang akan datang. Syukur Alhamdulillah kerana ada juga
masyarakat utamanya bagi pihak PBLT yang mengambil berat tentang kami lah, anggota polis dan pasara-pasara serta balu-balu. Saya mewakili anak saya Nur Soleh bin Sulani mengucapkan terima kasih kepada PBLT Sendirian Berhad kerana sudi menyampaikan sumbangan zakat untuk meringankan beban keluarga serta untuk kebaikan saya punya anak di samping menghadapi pemeriksaan SPM pada tahun ini. Turut menerima zakat golongan asnaf, ibu tunggal dan anak yatim bernilai lebih RM800,000. Sisa organik dari kediaman dan aktiviti komersial boleh dijadikan baja kompos sekaligus memberi manfaat kepada pembangunan industri pertanian. Ini kerana pemprosesan baja kompos bukan sahaja baik untuk pemuliharaan tanah, malah mampu mengurangkan beban di tapak pelepusan. Pensyarah Fakulti Kejuruteraan Universiti Malaysia Sabah UMS, Profesor Madya Insinyur Dr. Abu Zarin Yasir berkata, proses pengkomposan juga boleh mengurangkan kebergantungan kepada baja kimia. Beliau menyatakan demikian dalam perkongsian berkaitan prinsip, teknik dan amalan pengkomposan ketika menjadi tetamu rancangan Kami Baini di studio TV RTM Kota Kinabalu. Baru-baru ini UMS menerusi buku bertajuk Pengkomposan, Prinsip, Teknik dan Amalan di Nobat Penerima Anugerah Buku Negara 2023 oleh Yayasan Pembangunan Buku Negara. Dalam buku ini terdapat pelbagai teknik yang telah ditulis seperti contoh pengkomposan menggunakan mikrob, menggunakan cacing dan juga larva yang boleh diaplikasikan kepada pelbagai sisa organik. UMS turut menjalinkan kerjasama dengan Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan dalam pemprosesan sisa-sisa organik dari Pasar Komuniti Kundasang dan Pasar Nabawan untuk dijadikan baja kompos bagi kegunaan tempatan. Proses pendaftaran sistem pengkalan data utama PADU di Sabah bertambah lancar dengan pembukaan kaunter oleh Jabatan Perangkat Malaysia Cawangan Sabah. Tinjauan kru RTM di Kota Kinabalu mendapati penyediaan kaunter tersebut memberi kelegaan kepada orang ramai. Dia sangat memudahkan kita lah. Sangat membantu bila untuk especially yang orang-orang warga mas ataupun orang tua lah. Sebab mostly diorang pun tak tahu macam mana first, macam mana mau register. Second, kalau online pun diorang tak tahu mau tekan apa. Memudahkan rakyat untuk melengkapkan data melalui kaunter. Kebanyakan orang-orang masyarakat terkini kan tidak pandai lagi menggunakan media sosial untuk melengkapkan data. Jadi lagi kita pergi ke sinilah untuk melengkapkan data kita, memudahkan semualah untuk mengisi kita punya data di PADU. Kaunter PADU ni harus diperbanyakkan pada masa hadapan, terutama sekali di kawasan pedalaman lah, kampung-kampung, sebab untuk kemudahan orang kampung lah, terutama sekali kawasan-kawasan yang kurang internet. Sistem PADU dilancar sejak 2 Januari lalu bagi mengumpul profil individu dan isi rumah termasuk warga negara dan pemastautin tetap berumur 18 tahun ke atas. Pendaftaran dan pengemaskinian maklumat dalam sistem PADU perlu dibuat sebelum 31 Mac ini bagi memastikan rakyat yang layak mendapat manfaat tidak tercicir daripada menerima subsidi bersasar, bantuan dan perlindungan sosial. Baik, sekian perkongsian dari Sabah untuk petang ini, dan untuk lebih banyak perkembangan semasa teruskan bersama dengan Nurul Zamri di Angkasa Puri. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Radun Robin, terima kasih atas perincian daripada Sabah itu. Baik, sebelum ke laporan lain, kita ikuti perkembangan cuaca semasa seluruh negara langsung ke Malaysia bersama pegawainya Syazwani Yahya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baiklah, pada ketika ini, rantau negara telah pun memasuki fasa kedua monsun timur laut.
Dalam tempoh ini, kawasan di Semenanjung akan mengalami keadaan cuaca yang agak panas dan kurang taburan hujan. Dan hujan dijangka akan lebih tertumpu di Sabah dan Sarawak. Dapat diperhatikan melalui paparan imej kamera radar terkini, kebanyakan kawasan di Semenanjung Malaysia pada petang ini berada dalam keadaan yang baik dan tiada hujan. Hanya sedikit hujan yang kini diperhatikan di negeri Terengganu, selatan negeri Pahang serta di beberapa bahagian di negeri Johor. Keadaan hujan ini dijangkakan akan beransur reda menjelang lewat petang nanti. Manakala bagi Sabah dan Sarawak, hujan beserta ribut petir kini diperhatikan berlaku di hampir ke semua bahagian bagi kedua-dua negeri. Namun lebih tertumpu di bahagian Kudat, pantai barat, Sandakan dan juga Tawau di negeri Sabah serta di bahagian selatan negeri Sarawak. Keadaan hujan di negeri Sabah dijangkakan akan beransur reda menjelang malam nanti. Namun demikian, bagi negeri Sarawak, Malaysia masih lagi mengekalkan amaran hujan berterusan peringkat waspada melibatkan bahagian Kuching, Serian Samarahan, Seri Aman, Betung, Sariki, Sibu dan juga Mukah berkuat kuasa sehingga ke tengah malam ini. Bagi negeri Sabah, hujan berterusan turut dijangka berlaku melibatkan bahagian Kudat dan juga Sandakan di negeri Sabah berkuat kuasa bermula hari esok sehingga 2 Februari nanti. Oleh itu, bagi orang ramai yang tinggal di kawasan berkenaan, anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan keadaan hujan dan juga potensi banjir yang masih lagi boleh berlaku. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca untuk petang ini. Sekarang kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian Sewan Yahya. Assalamualaikum. Paparan utama dari Bumi Kenyalang petang ini mengenai kerajaan Sarawak yang stabil menjadi tarikan kepada pelabur asing. Perinciannya kita langsung sahaja bersama Vanessa Mering di Kuching. V, silakan. Ya, terima kasih Nurul. Kerajaan Sarawak yang stabil serta masa depannya yang cerah menjadi tarikan pelabur untuk melabur dan membuka cawangan syarikat di negeri ini. Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan, Datuk Wee Hong Seng berkata, Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng turut memainkan peranan memperkenalkan Sarawak di peringkat antarabangsa dan seterusnya meletakkan negeri ini di peta dunia. Rakyat Sarawak juga perlu bersatu padu berusaha membawa negeri ini ke era baharu. So as a Sarawakian, we not only have to appreciate this, but we also need to continue our effort, all right, to continue our mission and vision of Sarawak to bring it to a higher height. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan syarikat reka bentuk dalaman Wayas Malaysia di Kuching. Pemimpin harus memahami setiap kehendak dan aspirasi rakyat, terutama dalam kalangan generasi baharu. Ahli Dewan Undangan Negeri Darul, Safi'i Ahmad berkata, rakyat kini mempunyai keinginan lebih kompleks berbanding suatu ketika dahulu. Katanya masyarakat sudah lebih kompleks dan begitu juga dengan kehendak dan keinginan generasi baharu perlu difahami oleh pemimpin.
Beliau berkata demikian pada Majlis Aspirasi Pemimpin bersama Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum Daerah Daro di Mini Auditorium Pejabat Daerah Daro Isnin lepas. Menurutnya, perhubungan baik antara pemimpin dan rakyat harus dipertahan dan diteruskan tanpa disedari ia sebenarnya berada dalam adat serta kebudayaan masyarakat sejak dahulu. Perhubungan antara pemimpin dan rakyat yang baik menentukan keamanan dan keharmonian setiap lapisan masyarakat. Tambah beliau, pengorbanan sebagai pemimpin seperti membawa pembangunan di kawasan ini bertujuan untuk kemudahan generasi masa hadapan. Syafiee menjelaskan Sarawak semakin membangun dengan pendapatan negeri sehingga 13.3 bilion ringgit pada tahun 2023 lepas, memberikan petanda baik kepada aspirasi kerajaan Sarawak sebagai negeri maju pada tahun 2030. Dengan pendapatan tinggi ini, kerajaan Sarawak mampu menyalurkan pelbagai usaha membantu rakyat melalui subsidi, bantuan, sumbangan, pelaksanaan projek rakyat dan sebagainya. Dalam majlis yang sama, Pegawai Daerah Daro Bujang Rahman Seli menasihati KMKK Daerah Daro supaya menjalankan tanggungjawab masing-masing dengan penuh komitmen, termasuk 5 orang KMKK lantikan baharu dan 6 KMKK yang dilanjutkan semula perkhidmatan. Jabatan Hutan Sarawak semalam menandatangani memorandum perjanjian MOA dengan National Institute for Environmental Studies NIS Jepun bagi mengawal selektiviti penyelidikan dan tanggungjawab pihak terlibat dalam perkhidmatan perundingan pemodelan volumen hutan menggunakan metrik dan plot sampel kekal. MOA ditandatangani semasa Simposium Bilateral Collaboration Research Towards Sustainable Forest Management di Kuching. Menurut Pengarah Hutan Sarawak, Dato' Hamdan Mohamad, kerjasama tersebut merupakan satu sejarah bagi Sarawak dan berharap perjanjian berkenaan akan memberi manfaat kepada bumi Kenyalang, terutama dalam sektor perhutanan dan alam sekitar. MOA tersebut merupakan langkah seterusnya susulan Memorandum Persefahaman MOU yang ditandatangani dengan NIS di Tsukuba, Jepun pada Disember tahun lepas. Dalam pada itu, 9 kertas kerja dibentangkan pada simposium tersebut bagi mendapatkan data saintifik dan maklumat berasaskan saintifik untuk menyokong kerajaan Sarawak dalam rangka polisi dan keputusan, terutama melibatkan kemampanan alam sekitar yang terkandung dalam strategi pembangunan pasca COVID-19 2030. Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan Food Unites, sebuah program perpaduan masyarakat Malaysia di tebingan Kuching pada 3 dan 4 Februari ini. Kenyataan media KPN menyebut program yang akan dirasmikan Menteri Perpaduan Negara, Dato' Aaron Ago Dagang itu bertujuan menghidupkan semula dan mengekalkan makanan warisan sebagai simbol perpaduan di Malaysia. Program menitik beratkan usaha untuk memperkenal dan meningkatkan kesedaran terhadap makanan tradisi, khususnya dalam kalangan generasi muda demi perpaduan kaum, warisan makanan dan kepelbagaian Malaysia. Food Unites akan menampilkan laksa Sarawak sebagai makanan utama selain 6 makanan tradisi yang mewakili setiap kaum seperti nasi lemak, char kway teow, nasi biryani, latok, ayam pansuh dan kek lapis. Orang ramai dijemput berkunjung ke Food Unites bermula 10 pagi hingga 10 malam. 3 keluarga hilang tempat berteduh setelah rumah mereka terbakar awal pagi tadi. Menurut jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Sibu, kebakaran berlaku seawal jam 5 pagi tadi di Kampung Bahagia Jaya Tengah, Sibu. Kesemua 3 keluarga yang melibatkan 13 orang penghuni termasuk seorang kelainan upaya telah berjaya keluar sebelum ketibaan pihak bomba ke lokasi. Ujarnya, kebakaran melibatkan 2 buah rumah jenis tidak kekal. Rumah pertama terbakar 80% di bahagian hadapan, manakala rumah kedua di bahagian belakang terbakar 100%. Turut musnah dalam kebakaran tersebut adalah sebuah kereta, van dan 3 buah motosikal. Katanya, pihak bomba membuat pemadaman secara berterusan menggunakan satu aliran 60.1 meter, 2 nozzle dari air tangki jentera serta pampili bomba ke bahagian dalam rumah melalui bahagian depan dan tepi. Manakala satu aliran salur bantu turut membuat pemadaman di bahagian luar rumah pertama. Kebakaran berjaya dikawal sepenuhnya pada jam 6.11 pagi dan operasi tamat pada 7.45 pagi. Dalam perkembangan lain, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak berjaya meningkatkan masa tindak balas atau response time di bawah 10 minit bagi tahun lepas.
Pengarahnya Datuk Khairuddin Rahman berkata masa tindak balas bagi tahun lepas adalah 73.27% dan meningkat sebanyak 2.9% berbanding tempoh tahun 2022. Beliau menerusi satu kenyataan media mendedahkan taksiran bagi harta diselamatkan turut menunjukkan peningkatan dari 90% pada tahun 2022 kepada 94% pada tahun 2023. Sementara itu, bagi jumlah kerugian pula menurun daripada 10% kepada 6% dan bermakna masyarakat mulai sedar tindakan 5 minit awal kebakaran yang boleh diselamatkan. Menurut Datuk Khairuddin lagi, kesedaran ini turut dipengaruhi program dan kempen kesedaran keselamatan yang dijalankan di negeri ini seperti program dan kempen yang mana dibayai secara kolaborasi bersama agensi, syarikat berkaitan kerajaan GLC dan badan bukan kerajaan yang berjumlah RM724,406. Katanya, ia meliputi program bomba komuniti, Kita Selamat, Celik Suri, Kelab Keselamatan Kanak-Kanak, Firepoint dan Satu Rapi. Hospital Limbang memerlukan pertambahan keperluan klinikal bagi menampung jumlah pesakit yang semakin mendesak di hospital itu. Timbalan Pengarah Hospital Limbang, Dr. Nur Ain Yahya berkata ia amat diperlukan segera untuk memberi perkhidmatan kesihatan kepada pesakit di daerah itu. Untuk keperluan klinikal, untuk kepentingan kita, servis kita dah bertambah, pakar pun dah bertambah. Jadi contohnya macam seperti mesin-mesin seperti mesin dialisis, hemodialisis, dan also mesin ultrasound. Contohnya macam mesin untuk ventilator, pertambahan ventilator, jumlah pesakit kita yang macam pediatrik semakin bertambah. Jadi keperluan ni memang seiringlah sepatutnya dengan workload yang kita ada. Selain itu, katanya Hospital Limbang turut memerlukan penambahbaikan bukan klinikal seperti penghawa dingin bagi menyediakan suasana kerja yang lebih selesa, lebih utama untuk mengelak kecuaian tata laksana pesakit. Dr. Nurain menyatakan demikian kepada media selepas penyerahan sumbangan 3 unit penghawa dingin dan 2 buah kerusi roda bernilai hampir RM8,000 bagi keperluan di unit hemodialisis Hospital Limbang. Barangan tersebut disumbangkan sepasang suami isteri ahli perniagaan yang prihatin terhadap keperluan penghawa dingin di unit hemodialisis hospital tersebut. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali ke Angkasa Puri bersama dengan Nurul untuk berita seterusnya. Silakan Nurul. Terima kasih atas perincian daripada Sarawak itu. Untuk laporan dari Selangor petang ini langsung bersama Samsia Samsi. Terima kasih Nurul. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan negeri melalui Menteri Besar Selangor Pemerbadanan MBI memperuntukkan RM13 juta bagi memperkasakan sistem pendidikan negeri. Ia dilaksana melalui pelbagai program termasuk tuisyen rakyat dan baik pulih sekolah. Jumlah peruntukan tersebut yang diberikan melalui 6 program akan diagihkan bermula tahun ini. Untuk 13 juta ni kita ada 6 program utama. Okey, yang pertama PTRS, agihan kita 10 juta iaitu 3 juta daripada kerajaan negeri, 7 juta daripada MBI. Program kedua pembaikan infrastruktur sekolah kita sediakan 1 juta. Kemudian yang ketiga untuk PIBG sekolah kita bagi satu sekolah 500 peruntukan 500,000. Okay, seterusnya yang keempat program pembelian peranti atau iPad kita sediakan 150,000. Ini kepada sekolah terpilih lah. Pasal bajet ni kecil, so mungkin tahun ni sekolah ni dan tahun depan kita agihkan kepada sekolah yang lain. Kemudian yang kelima data internet kita peruntukkan 1 juta dan yang akhir sekali sumbangan SSPN untuk pelajar-pelajar asnaf kita sediakan 200,000. Itu yang total semua dalam 12.8 lebih kita rangkumkan 13 juta lah. Itu komitmen kerajaan negeri. Beliau ditemui selepas mewakili Menteri Besar Selangor merasmikan program tekad pendidikan #KitaSelangor Karnival Eksplorasi STEM peringkat negeri di Pusat Konvensyen Shah Alam. Penerima Iktizam Selangor Sihat ISS diminta segera mengemaskini maklumat peribadi mereka untuk mengekalkan keahlian ISS dan mengelak sebarang kesulitan. Ia juga bagi memastikan hanya individu yang memenuhi syarat yang layak menerima perlindungan kesihatan itu.
kota penerima ISS tahun ini dikekalkan iaitu seramai 100,000 penerima. 1 Februari merupakan tempoh kepada mungkin penerima polis yang telah melebihi 2 tahun sekiranya mereka tidak melakukan pengemaskinian ataupun pendaftaran semula, kita akan membuka ruang kepada penerima ataupun pendaftar yang baru. Jadi untuk ahli-ahli ISS yang sekiranya masih dalam pendapatan yang sama, masih layak untuk memohon kad ISS ini, boleh melakukan permohonan baru mulai 1 Februari ataupun mengemaskini data mereka melalui apps Langkah ataupun melalui pusat khidmat kawasan. Belanjawan Selangor 2024 memperuntuk RM35 juta bagi kesinambungan program ISS yang membantu pemegang polisi mendapat rawatan segera di klinik swasta. Setiap pemegang polisi ISS layak mendapat rawatan asas dan vaksinasi RM500 setahun bagi kategori keluarga, manakala individu RM250 di mana-mana klinik panel seluruh negeri. Seramai 40 kanak-kanak sekitar Lembah Kelang teruja berpeluang mendekati peralatan, jentera serta beramah mesra dengan anggota Balai Bomba Kota Anggerik, Bukit Jelutong. Program anjuran kerap kembara kosmopolitan itu turut diserikan dengan kehadiran ibu bapa masing-masing. Program yang julung kali dianjurkan itu memberi pendedahan kepada kanak-kanak mengenai keselamatan kebakaran. Bila kita tengok ada permintaan, kita cuba untuk selami hati nurani budak-budak. Mak bapak pun minta tolong, kita anjurkan program-program CSR macam ni. So kita pun terfikir untuk buat satu program yang dekat dengan bomba. So selama ni kita tahu bomba ada dengan misi terbakar saja kan. Tapi kita tak tahu dia banyak lagi yang aktiviti-aktiviti yang bomba boleh lakukan. Dapat pengajaran dari bomba, dapat kenal bomba. Lagi. Ada naik jentera ke? Dapat naik jentera. Dapat mandi. Seronok. Saya rasa apa yang dianjurkan oleh pihak bomba iaitu bomba bersama dengan masyarakat merupakan satu perkara yang begitu baik kerana apa yang kita lihat dalam konteks saya sebagai ayah kepada anak autism dapat membantu perkembangan anak saya yang autism melihat secara dekat berkenaan dengan jentera-jentera bomba dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan bomba. Acara kemuncak siraman air dari nozel jentera bomba kepada kanak-kanak turut menceriakan sesi lawatan berkenaan. Bagi memastikan adat dan budaya tidak lapuk ditelan zaman, Sekolah Kebangsaan SK Sungai Judah Pulau Keri menubuhkan kumpulan tarian kebudayaan Judah Clans dengan mematabatkan tarian orang asli suku kaum Mahmeri iaitu tarian Juo. Kumpulan itu berjaya menarik minat generasi muda seawal umur 7 tahun. Mereka perlu mempertahankan tarian Mahmeri ini sebab inilah sahaja yang ada di negara kita. Ya. Kaum ni hanya ada di Pulau Keri dan keunikan Pulau Keri adalah di antaranya ialah topeng dan juga tarian Juo ni. Ditubuhkan sejak 2017, kumpulan berkenaan telah beberapa kali diundang bagi membuat persembahan. Sebab saya minat dan saya suka menari. Kenapa budak bayar belajar tarian ini? Supaya generasi tak pupus lah. Supaya budaya tak dilupakan. Saya yang mulakan. Cikgu, saya kata, tolong perkenalkan budaya kita Mahmeri ni untuk perkembangan kan, untuk generasi daripada darjah 1 sehingga ke tingkatan. Sekarang ni dah beginilah caranya kan. Saya amat suka. Bukan duka ya, suka. Amat saya kata tak tahu nak kata macam mana nak buat lagi. Sekian laporan dari Selangor. Salam Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Kembali bersama Nurul untuk perkembangan lain.
Sam, terima kasih atas perincian daripada Selangor itu. 76 minit tanpa henti, 76 minutes non-stop. Transparent and concise. Paparan komprehensif, ringkas dan padat. Saksikan Kanta 744, 7.44 malam. Berita perdana 8 malam. Malaysia Tonight, 8:30 PM. Saudara, mulai esok hingga 16 Februari, semua penumpang LRT laluan Ampang, Seri Petaling dan Putra Heights boleh meneruskan perjalanan ke stesen Masjid Jamek tanpa perlu menukar kepada tren perantara. Bagaimanapun, penumpang masih perlu mendapatkan khidmat bas perantara percuma bagi meneruskan perjalanan di antara stesen Masjid Jamek ke stesen Bandaraya. Pada masa sama, Rapid Rail dalam percubaan akhir perkhidmatan LRT di antara stesen Masjid Jamek dan stesen Bandaraya sebagai persiapan sebelum pembukaan sepenuhnya laluan kepada pengguna akhir hujung Februari ini. Tapi dengan perubahan ke atas pengoperasian ini, kekerapan tren ditambah baik menjadi 3.5 minit untuk kawasan daerah pusat perniagaan dan 7 minit di luar daerah pusat perniagaan. Kita menjangkakan pada penghujung bulan ini, insya-Allah operasi untuk Ampang dan Seri Petaling line ini akan kembali normal. Sabtu lalu, laluan di antara stesen Masjid Jamek dan stesen Bandaraya ditutup susulan kerosakan struktur dan landasan berhampiran stesen LRT Bandaraya sekaligus menyebabkan tren tidak dapat melalui kawasan berkenaan. Hari Wilayah Persekutuan 2024 HWP 2024 akan disambut di Dataran Putrajaya bersekali dengan program Hari Terbuka Putrajaya 2024 bermula esok hingga Ahad. Program inisiatif Perbadanan Putrajaya dengan kerjasama Jabatan Wilayah Persekutuan itu menghimpunkan perkhidmatan kerajaan dalam satu acara bagi memudahkan orang ramai mendapatkan perkhidmatan yang mereka ingini di satu tempat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa berkata, program itu merupakan antara pengisian utama bagi sambutan HWP 2024 dan penubuhan 50 tahun Wilayah Persekutuan serta ulang tahun PPJ ke-28. Semua rakyat Malaysia di Pelawa hadir kerana pelbagai acara menarik diatur. HWP 2024 yang bertemakan Wilayah Madani, Rakyat Harmoni memberikan fokus kepada program kesejahteraan dan kebajikan yang berterusan kepada golongan B40 dan miskin di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Seorang pemilik butik pengantin di Raub Pahang dijatuhkan hukuman penjara setahun atau satu sebatan oleh Mahkamah Magistri Kuala Lumpur kerana menipu pelanggannya yang juga bakal pengantin melibatkan kerugian RM9,000 tahun lepas. Hukuman dijatuhkan Magistri Atikah Muhammad Elias Muhammad Saim selepas tertuduh Hasmirun Hashim mengaku salah. Mahkamah memerintahkan tertuduh menjalani hukuman penjara bermula hari ini. Mengikut pertuduhan, Hasmirun 31 tahun didakwa memperdaya seorang wanita berusia 29 tahun dalam urusan khidmat perancang perkahwinan. Tertuduh meminta mangsa menyerahkan wang secara berperingkat dalam 2 transaksi berjumlah RM9,000 ke akaun bank CIMB atas nama Arjuna Cinta Wedding miliknya. Kesalahan dilakukan di sebuah kondominium di Taman Syamlin Perkasa Ceras pada 23 dan 25 Ogos 2023. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Timbalan Pendakwa Raya Nadia Alina Jamaluddin Akbal memohon hukuman setimpal sebagai pengancaran kepada tertuduh. Penyertaan jaguh berbasikal trek negara Dato' Azizul Hasni Awang pada kejohanan Piala Negara-Negara di Adelaide, Australia yang bermula Jumaat ini akan dipantau. Ia berikutan keadaan jantungnya yang belum stabil. Pengarah teknikal skuad berbasikal negara John Bisley memaklumkan pemenang pingat perak Olimpik Tokyo itu ketika ini perlu mengambil ubat sejak beberapa minggu lalu. Menurut Bisley, jantung Dato' Azizul mengalami keradangan perikardium. Ia berisiko menghalang jantung daripada berdegup dengan betul atau menekan pembuluh jantung secara fizikal.
Tambah beliau, tahap keadaan dihadapi Datuk Azizul Hasni tidak serius, namun ia harus dipantau. Jaguh Pecut dan Karen itu pernah menjalani pembedahan jantung terbuka pada 2022 selepas disahkan mengalami masalah jantung jarang ditemui. Beliau menghabiskan sebahagian besar tahun tersebut menjalani rawatan pemulihan. Datuk Azizul kembali beraksi semula tahun lalu dengan memenangi emas berganda di Kejohanan Asia dinilai pada Jun. Seorang ibu tunggal berusia 29 tahun kini terperangkap di Myanmar selepas dipercayai ditipu oleh satu sindiket pekerjaan yang menawarkan gaji lumayan. Mangsa berasal dari Rauk Pahang dipercayai dibawa seorang lelaki dikenali melalui laman sosial Facebook sejak November tahun lalu. Perkara itu didedahkan oleh abang kepada mangsa kepada Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sumambo, Chan Chung Kwang dalam sidang media hari ini. Menurut Chung Kwang, mangsa berjaya menghubungi keluarga menggunakan aplikasi Facebook Messenger 21 Januari lalu yang memaklumkan dipaksa bekerja di negara terbabit. Pada Ahad yang baru-baru ni, dikata mungkin dalam 2-3 minggu lepas, adik perempuan dia kata kerana dia nak dapatkan dan nak cari duit untuk menampung perbelanjaan anak perempuan dia, itulah dia sampai ke JB untuk bekerja. Dan di syarikat di Johor Bahru tu memujuk adik perempuan dia untuk bekerja di Myanmar sebagai customer service. Dan syarikat tu pujuk adik perempuan beliau untuk bekerja di Thailand. Tetapi lain-lain tu beliau sampai ke Myanmar. Dan adik perempuan beliau juga menyatakan kalau dia nak balik, nak keluar dari Myanmar ataupun nak balik ke tanah air, kena bayar pampasan sebanyak RM17,000. Kehilangan mangsa hanya disedari ahli keluarga 23 Disember lalu sebelum laporan polis dibuat di Balai Polis Raub. MSO kita akan berhubung dengan NGO yang di Myanmar. Jadi kita akan bekerjasama yang NGO yang di Myanmar untuk misi menyelamatkan adik beliau. Ya. So yang penting kita sekarang mau tunggu adik beliau kontak dengan kita dulu. Kita mau tahu dia punya tempat dia lokasi. Baru kita boleh hantar NGO sana untuk selamatkan adik beliau. 13,350 kilogram ayam beku bernilai hampir RM100,000 termasuk cukai dirampas Jabatan Kastam Diraja Malaysia Kelantan di Kampung Pulau Tebu, Jalan Kuala Kerai, Kota Baru semalam. Rampasan terhadap produk yang dipercayai diseludup dari negara jiran Thailand akan dibuat jam 8 pagi semalam selepas melakukan intipan selama 2 minggu. Semua ayam sejuk beku yang diragui status halal itu ditemui dalam 2 lori di tepi jalan. Penyeludup dipercayai membawa ayam beku berkenaan dari negara jiran menggunakan perahu. Kes sedang disiasat mengikut Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967. Jumlah rampasan ayam sejuk beku yang diseludup adalah sebanyak 13,350 kg dengan anggaran nilai sebanyak RM71,422 dan anggaran cukai sebanyak RM28,256 serta anggaran nilai lori 2 buah adalah sebanyak RM80,000. Siasatan masih terus dijalankan bagi mengenal pasti pemilik barang dagangan yang telah dirampas. Ayam sejuk beku diklasifikasikan sebagai barang larangan import yang tertakluk di bawah bahagian 1 Perintah Kastam Kurungan Larangan mengenai Import 2023. Seramai 14,296 suri rumah berinsurans di Terengganu didaftarkan sebagai pencarum dalam skim keselamatan sosial suri rumah SKSSR pada tahun lepas. Pengarah Perkeso Negeri Terengganu Farihah Syekh Hussein turut memaklumkan lebih RM99,000 pampasan telah dibayar kepada penerima dan waris melibatkan 54 kes bagi tempoh Januari hingga November 2023. Statistik telah menunjukkan bahawa 14,296 suri rumah
berinsurans telah berjaya didaftarkan, yang mana sebahagiannya adalah di bawah tajaan kerajaan, dan juga ada juga pencarum-pencarum suri rumah yang mencarum secara sukarela daripada jumlah 14,296 tadilah. Beliau terdahulu mengunjungi penerima pertama pensyen ILAD skim suri rumah pertama Perkeso Terengganu di Marang. Rohaya menghidap sakit kencing manis sejak 2003. Didapati layak menerima pensyen bulanan RM300 sehingga berusia 55 tahun serta kemudahan pemulihan dengan pengesyuran doktor sehingga RM50,000. Gembiralah, terima kasih banyaklah kepada Perkeso dia yang bagi sumbangan ni. Harap dapatlah menampung kehidupan saya yang seterusnya lah, insya-Allah. Dua lelaki tempatan ditahan manakala 11 unit telefon bimbit dan 31 unit aksesori telefon yang disyaki tiruan dirampas dalam satu operasi oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Perak di dua permis perniagaan sekitar Kompleks Beli Belah Ipoh pada pagi Selasa. Pengarahnya Datuk Kamarudin Ismail berkata, hasil pemeriksaan mendapati pemilik permis melakukan kesalahan di bawah Seksyen 102/1/C Akta Jab Dagangan 2019 iaitu mempunyai dalam jagaan atau kawalannya bagi maksud perdagangan apa-apa barang yang suatu cap dagangan berdaftar dipakaikan dengan salah. Kesemua barangan yang disyaki menggunakan cap dagang palsu serta dokumen yang berkaitan disita untuk siasatan lanjut. Nilai rampasan dianggar hampir RM11,000. Bekas pengerusi sebuah koperasi mengaku tidak bersalah atas dua tuduhan rasuah dan satu tuduhan pengubahan wang haram. Datuk Mazlan Hashim, 65 tahun, membuat pengakuan itu selepas kesemua pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Rohatul Akmal Abdullah. Bagi pertuduhan pertama, dia didakwa meminta suapan RM970,000 daripada pengarah Smart SL Teknologi Sundaran Berhad sebagai dorongan mendapatkan tender. Bagi pertuduhan kedua, tertuduh didakwa menerima rasuah RM274,608 daripada pengarah syarikat sama untuk tujuan yang sama. Bagi kes pengubahan wang haram pula, dia didakwa memindahkan wang hasil aktiviti haram berjumlah RM265,000 daripada akaun koperasi ke akaun peribadi. Mahkamah membenarkan tertuduh dijamin. Susulan gangguan bekalan air melibatkan 7,000 akaun pengguna di Baling Kedah sejak Isnin lalu. Kerja-kerja penukaran kayu baffle di loji rawatan air LRA Sungai Limau Baling telah siap dilakukan. LRA Sungai Limau juga kembali beroperasi seperti biasa hari ini. Syarikat Air Darul Aman Sundaran Berhad sadar memaklumkan pengguna yang terkesan akan menerima bekalan air secara berperingkat. 29 Januari lalu, 7,000 akaun pengguna di beberapa kawasan di Pak Bong, Relau, Rambung dan Kuala Pegang dalam daerah Baling mengalami gangguan bekalan air. Ia susulan henti tugas operasi LRA Sungai Limau bagi memberi laluan kepada kerja-kerja penukaran kayu baffle. Penukaran kayu baffle merupakan salah satu skop kerja di dalam komponen projek menaik taraf LRA Sungai Limau yang sedang berjalan di bawah seliaan JKR Kedah. Baik saudara, Pulau Langkawi dinobat sebagai salah sebuah daripada 10 pulau terbaik dunia menerusi World's Best Award 2023 oleh pembaca majalah Travel Plus Leisure. Ini merupakan satu lagi pengiktirafan dunia terhadap pulau legenda berkenaan. Majalah Travel Plus Leisure memiliki jumlah pembaca melebihi 4.8 juta di seluruh dunia. Esko Kedah Datuk Muhammad Salih Saidin berkata, pengiktirafan daripada majalah yang sangat berpengaruh dalam sektor pelancongan itu merupakan impian yang tidak mudah dijangkau. Katanya semua pihak perlu berbangga apabila Pulau Langkawi berada dalam senarai itu dengan skor 93.65. Beliau turut menzahirkan ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada semua pihak yang terlibat. Pengiktirafan itu diharap menjadi isyarat awal Pulau Langkawi akan terus mendapat lebih banyak pengiktirafan antarabangsa.
Lebih 500 pengunjung menyertai Hari Terbuka Sekolah Kebangsaan Datuk Kayaman di Kanga. Hari terbuka yang diadakan saban tahun mengeratkan kesepakatan dan hubungan para guru dan ibu bapa serta pelajar. Pelbagai aktiviti berlangsung termasuk pameran daripada agensi kerajaan. Menurut Yang di-Pertua PIBG SK Datuk Kayaman, Siti Berani Yahya, kerjasama dan penglibatan antara guru dan ibu bapa bersama pelajar amat penting dalam memastikan kecemerlangan serta fokus pelajar berada tepat pada landasannya. Penganjuran Hari Terbuka membolehkan masyarakat dan ibu bapa melihat sendiri pelbagai aktiviti yang dilakukan oleh anak-anak mereka di sekolah. 40 warga asing ditahan Jabatan Imigresen Malaysia JIM Johor dalam serbuan terhadap 44 permis sekitar di negeri itu kerana bekerja tanpa permit yang sah dan tinggal lebih masa di negara ini. Dalam serbuan yang dijalankan pada Isnin hingga semalam itu, seramai 353 warga asing telah diperiksa. Pengarah JIM Johor Baharudin Tahir berkata tindakan diambil susulan aduan awam mengenai warga asing berkenaan di beberapa lokasi di Johor Bahru, Segamat, Batu Pahat dan Mersing. 40 warga asing ditahan terdiri daripada 9 lelaki warga Nepal, 5 lelaki Bangladesh, 2 wanita Indonesia, 15 lelaki dan 4 wanita Myanmar, 2 lelaki dan 1 wanita India dan seorang lelaki warga Kemboja. Kesemua mereka dipercayai melakukan kesalahan mengikut Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959 Palang 63-Akta 155. Selain gagal mematuhi Seksyen 15-1-C Akta yang sama kerana tinggal lebih masa dan Peraturan 39-B Peraturan Imigresen 1964 iaitu melanggar syarat PAS ditetapkan. Negeri Sembilan komited dalam meningkatkan keupayaan pasukan hoki negeri itu. Bagi merealisasikannya, Persatuan Hoki Negeri Sembilan menjalin kerjasama menerusi program pembangunan melibatkan beberapa pemegang taruh. Ia merupakan usaha dalam melahirkan atlet berkualiti di peringkat negeri, seterusnya membuka laluan ke peringkat kebangsaan. Bagi membuahkan hasil seperti yang kita inginkan ini, program pembangunan akar umbi perlu diperkukuhkan dengan lebih komprehensif di mana pemegang taruh iaitu Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, Jabatan Belia dan Sukan Negeri Sembilan, Sekolah Sukan Negeri dan Majlis Sukan Negeri. Beliau berkata demikian pada majlis memperkenalkan pasukan hoki wanita Negeri Sembilan bagi kejohanan Liga Hoki TNB MHL. Pada majlis tersebut, 5 muka baharu daripada pasukan hoki wanita Negeri Sembilan diperkenal iaitu Fazilah Sylvester Silin, Anith Humaira Baharudin, Zati Eliani Muhammad Zubir, Karunisha Muhammad Zanili dan Surizan Awang Noh. Baik saudara, laporan itu mengakhiri berita wilayah. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.